Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so untuk PDPR kita pada kali ini, kita masuk satu topik baru lagi, iaitu satu topik 2.4 prinsip Pascal. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, macam biasa, sebelum kita nak masuk prinsip Pascal, kita tengok dululah apa dia punya standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran untuk satu topik 2.4 ini adalah memerihal prinsip pemindahan tekanan dalam suatu bandalir yang tertutup. So, apa benda ini nanti kita tengok. Okey. Nombor 2, berkomunikasi mengenai sistem hidraulik sebagai satu sistem saudara ni pengganda daya. Okey, maksudnya macam mana sistem hidraulik ni digunakan sebagai pengganda daya. Pengganda daya ni maksudnya pengganda ni lah, macam pengganda ni ketika kamu tahu lah kata ganda, okey, macam menambahkan, meningkatkan lagi daya. Okey. Okey, ilmu yang sedia ada yang kamu tahu adalah yang pertama adalah rumus tekanan, iaitu P sama dengan F per A. Okey, P adalah tekanan, F adalah daya, A adalah luas permukaan. Okey, manakala yang kedua adalah tekanan dalam cecair bertindak pada semua arah. Okey, yang ini adalah dalam satu topik 2.1 tak silap saya. Okey, tekanan dalam cecair. Okey, so kita tengok apa benda prinsip Pascal ini sebenarnya. Okey, 2.4 prinsip Pascal. Gambar foto 2.4 menunjukkan mesin pengekstrak santan kelapa yang berfungsi berdasarkan prinsip pemindahan tekanan dalam suatu bandalir tertutup. Bagaimanakah daya yang besar dihasilkan untuk menekan kelapa parut itu? Okey. So, mesin kelapa parut ini kita gunakan kita gunakan sebagai pengganda daya lah. Di mana kalau kamu perhatikan, okey, kalau kamu tahu, hanya daya yang kecil saja diperlukan, tapi bayangkan bagaimana daya yang kecil tu boleh memerah santan daripada kelapa, sedangkan daya yang dikenakan adalah kecil. Okey, masuk kat sini, daya yang kecil tadi telah dibesarkan lah. Okey, so kita tengok aktiviti 2.6. Okey, ini adalah ikutkan ini dia nak cerita, okey, yang bahawa yang apa kita kata ni, tekanan dalam cecair ni bertindak pada semua arah seperti apa yang sepatutnya ilmu sedia ada yang saya tulis ni lah. Okey. Okey, kalau kita tengok sini, isi besen plastik dengan air pilih sehingga hampir penuh. Rendam ombuh Pascal ke dalam air dan tarik ombuh itu supaya air masuk ke dalamnya. Pegang ombuh Pascal dan tolak ombuhnya ke dalam seperti menunjukkan Raja 2.22. Okey, perhatikan pengair yang keluar daripada ombuh Pascal itu. Okey, so bila kamu tekan, so air keluar pada semua arah. Okey, menunjukkan bahawa tekanan ini bertindak pada semua arah. Okey, perbincangan ni lah, itu maksudnya. Okey, kenapa semua air terpancur keluar dari lubang bila ombuh Pascal tolak ke dalam? Okey, jelaskan kat sini adalah tekanan dalam cecair bertindak pada semua arah. Okey, bila ombuh tekan, suatu daya dikenakan ke atas permukaan air dan tekanan terhasil. Tekanan dipindahkan ke seluruh air secara seragam. Okey, inilah tadi lebih kurang pada semua arah. Hal ini menyebabkan air terpancur keluar daripada setiap lubang. Okey, so prinsip Pascal menyatakan bahawa, so ini yang kamu kena hafal. Okey, definisi prinsip Pascal, okey, menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bandalir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bandalir itu. Okey. So, make sure hati-hati bila hafal, jangan lupa perkataan tertutup inilah. Okey, wajib tulis. Okey. So, prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bandalir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bandalir itu. Okey. So, inilah dia punya jawapan untuk yang perbincangan ini tadi. Okey, sistem hidraulik sebagai satu sistem pengganda daya. Okey, suka saya tekan kat sini. Okey, kalau kamu nampak perkataan hidraulik, okey, kalau nampak perkataan hidraulik, okay, dalam kertas 2, nampak saja perkataan hidraulik, biasanya soalan akan tanyalah, ini prinsip apa? So, automatik kalau nampak perkataan hidraulik, mesti prinsip Pascal. Tak ada prinsip lain dah. Okey, mesti prinsip Pascal. Okey, menurut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan pada suatu permukaan cecair akan dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair itu. Jika tekanan tersebut dipindahkan ke suatu permukaan yang lebih luas, apakah kesan pada daya yang terhasil di permukaan tersebut? Okey, ini contoh gambar Raja. Ringkasnya, susunan eksperimen. Okey, mengkaji sistem hidrolik ringkas sebagai pengganda daya. Okey, apa maksud kat sini? Jika tekanan tersebut dipindahkan ke suatu permukaan yang lebih luas. Okey, maksudnya ni, so
untuk susunan radas ni dia ada dua ombor. Satu ombor kecil, ombor besar. Okay, di mana ombor kecil ini adalah tempat yang kamu akan kenakan daya. Manakala ombor besar ni adalah tempat di mana daya akan dikenakan. Kiranya kalau dalam kes ni ombor kecil ni kamu tolak, ombor besar ni akan naik ke atas. Okay, ini maksud yang atas ni lah. Jika tekanan tersebut dipindahkan ke suatu permukaan yang lebih besar, jadi tekanan itu dipindahkan daripada ombor kecil pergi kepada ombor besar. So, apa yang akan terjadi? Okay. Tengok ya, apa benda ya. Mengkaji sistem hidrolik ringkas sebagai pengalihan daya, model sistem hidrolik ringkas inilah model hidrolik ringkas. 3 keping pemberat berslot 100 gram, 5 keping pemberat berslot 5 gram, 50 gram, 5 keping pemberat berslot 20 gram dan 5 keping pemberat berslot 10 gram. Okey, bahannya adalah air, arahan, susun radas. Okey, pastikan aras di dalam kedua pijak garis adalah sama. Okey, yang warna merah ni, yang warna merah ni adalah sama. Okey, 3. Letakkan pemberat berslot 50 gram di ombor kecil. So, letak di atas ni 50 gram. Tambahkan pemberat berslot 10, 20 atau 100 di atas ombor besar sehingga paras air dalam kedua pijak garis ini menjadi sama semula. Okay. Maksudnya, kamu letak tambahkan pemberat berslot kat 10 gram, 20 gram, 50 gram ataupun 100 gram di atas ombor besar kat bahagian sinilah. Okay. Sehingga aras di dalam kedua pijak garis menjadi sama semula. Okay. Tengokkan jumlah GC pemberat berslot di atas ombor besar. Ulang langkah 3 dan 5. Pemberat berslot GC 80 gram dan 100 gram di atas ombor kecil. So, kita ubah 50 gram ni. Tukar je 80 gram dengan 100 gram. Okay. Dan pada masa sama, kamu pun kena ubah ni lah. So, pemberat dekat ombor besar ni supaya mendapat paras air yang sama. Bandingkan tekanan di permukaan air dalam pijak garis kecil dengan pijak garis besar. Okay, so ini soalan yang agak tricky lah sebenarnya. Okay, biasanya kalau soalan ni bandingkan tekanan di permukaan air di dalam pijak garis kecil dengan pijak garis besar. Okay, so kalau prinsip hidrolik, okay, ini kamu kena hafal. Kalau prinsip hidrolik, kalau dia tanya perbandingan tekanan, jadi hubungan jawapan kamu adalah tekanannya adalah sama. Tekanan ombor kecil, tekanan ombor besar adalah sama. Okey. Tiada perbezaan dari segi tekanan. Itu kamu kena faham lah. Okey. Apa yang berlaku kat sini, apa yang berubah bukan tekanan sebenarnya, tapi sebenarnya apa yang berubah situ adalah daya. Okey, daya yang berubah. Okey. F itu yang berubah sebenarnya, bukannya tekanan. Okey, ramai pelajar, abang kamu, kakak kamu dulu bertanya apakah bandingkan tekanan dalam prinsip hidrolik mesti kata lebih besar atau lebih kecil. Okay, jawapannya salah lah. Okay, mesti sama. Tekanan adalah sama. Okay, bandingkan daya yang bertindak ke atas ombor kecil dengan daya yang bertindak ke atas ombor besar. Okay, so daya yang bertindak ke atas ombor kecil itu dayanya adalah kecil. Manakala yang bertindak kepada ombor besar dayanya adalah besar. Sebab itulah kita panggil sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda daya. Okay, di mana daya itu dibesarkan. Okay, so kalau kita buat eksperimen ni, kalau ni kamu tak 50 gram, so kemungkinan besar kat sini mungkin 100 ataupun 200 gram. Okey, faham kat sini ya. So, dalam slide ni apa yang kamu kena tahu adalah yang inilah. Okey, dalam slide ni apa yang kamu kena tahu ini. Soalan pembincangan 1 dengan 2. Bandingkan tekanan, so tekanan adalah sama. Okey, bandingkan daya yang bertindak pada ombor kecil, so daya pada ombor kecil lebih kecil daripada daya pada ombor besar. Okey, masuk kat sini. Ombor besar, dayanya besar. Okay, ombor kecil, dayanya kecil, berkala teruslah hubungan dia. Okay, sistem, kita masuk yang ni pula. Sistem hidrolik ialah sistem menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan. Okay, sistem hidrolik dalam rayah 2.7 menunjukkan bahawa daya yang bertindak ke atas ombor kecil boleh menghasilkan daya yang lebih besar ke atas ombor besar. Hal ini menunjukkan bahawa sistem hidrolik bukan sahaja memindahkan tekanan tapi juga menggandakan daya. Okay, rajah 2.23 menunjukkan suatu sistem hidrolik yang berfungsi sebagai pengganda daya. Okay, ini adalah gambar rajah ringkas dia. Okay, sistem hidrolik. Nampak gambar rajah macam ni otomatik dalam kepala kamu mesti ada sistem, prinsip Pascal. So, okay, ombor kecil dengan ombor besar. Okay, ombor kecil adalah di tempat di mana daya dikenakan. Kalau ombor besar adalah tempat di mana daya akan terhasil, daya baru. Okay. Ini daya input, ini daya output. Okay, so daya input F1 dikenakan ke atas ombor input. Okay, kita tekan. Okay, kemudian
Apa yang berlaku kat sini adalah bila ombak ini ditekan, tekanan akan terhasil. Okey, tekanan akan terhasil pada A1 ni. Okey, daya kamu tekan. Okey, A1 ini akan menghasilkan tekanan. So, apa jadi? Tekanan pada A1 ini akan pergi kepada tekanan A2. Okey, dengan seragam lah. Maksudnya tekanan adalah sama. Tekanan di A1 dengan tekanan di A2 adalah sama. Inilah. Tekanan dipindahkan secara seragam. Seragam itu maksud sama melalui cecair ke ombak output. So, tekanan tadi dipindahkan pergi kepada daripada A1 ke pergi ke A2. So, tekanan yang sama tadi bertindak pada permukaan A2 inilah. So, apa yang terjadi? Daya output yang besar akan terhasil. Okey, saya ulang. Okey, tekanan yang kecil dikenakan pada ombak input. Okey, kemudian apa yang terjadi adalah okey, apa yang terjadi adalah tekanan terhasil pada A1. Okey, pada A1. So, tekanan pada A1 ini dipindahkan secara seragam pergi kepada A2. Okey, so tekanan yang tadi, yang sama tadi, memberikan tekanan terhadap permukaan A2. Menghasilkan satu daya yang besar iaitu daya F2. Okey, lebih kurang macam itulah. Okay, kalau soalan minta penerangan, okay, biasanya kalau soalan macam ni minta terangkan apa yang berlaku, biasanya soalan esei 4 markah. Okay, berdasarkan Rajah 2.23, rumus pengganda daya pada prinsip Pascal boleh terbitkan seperti yang berikut. Okay, so tadi dah saya tunjuk dekat depan tadi, ilmu yang kamu perlu sedia ada adalah rumus P sama dengan F per A. Okay, kalau kamu ingat lagi. Okey, susahnya. F per A. So, dalam kes ini, sekarang P sama dengan P. Kalau saya letak sini, based on gambar rajah, ini P1, ini P2. So, P1 sama dengan P2. Okey, so apa kamu kena buat? Gantikan sajalah P ini dengan F per A. So, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. So, kamu dapatlah rumus yang ini. Okey, saya ni. Okey, rumus ini. Okey, kamu dapat rumus ni lah. Kamu kena hafal tu. Okey, kamu kena hafal rumus ini. Ni, F2 per A2 sama dengan F1 per A1 ataupun terbaliklah. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ni tak ada masalah. So, kamu kena hafal rumus ini. Saya tak pastilah untuk silibus kamu adakah untuk silibus KSSM ni adakah rumus akan diberi. Okay. So, ingat rumus ini maksudnya tekanan adalah sama. Jadi kalau soalan bagi prinsip hidrolik, suruh bandingkan tekanan, saya tekankan lagi sekali, tekanan adalah sama. Yang berubah adalah daya. Itu saja. Sistem hidrolik ialah satu sistem pengganda daya apabila nilai luas permukaan A adalah lebih besar daripada luas permukaan A2. Lebih besar daripada A1. Daya ke atas ombak output F2 adalah lebih besar daripada daya ke atas ombak input F1. Ini dapat ditentukan melalui inilah kalau kita pindah-pindahkan. Okay, so nilai pemfaktoran penggandaan adalah A2 bahagi A1. Okay, nisbahnya adalah A2 bahagi A1. Jadi contoh macam ini. Okay, hidrolik automatik. Ini cerita tentang prinsip Pascal. Okay. So, contoh paling simple dan dekat dengan kamu adalah brake hidrolik. Okay, ini brake hidrolik. Okay, kemudian ataupun jet hidrolik. Okay, kita tengok kat sini lah. Brake hidrolik ni dulu. Pernah tak kamu tengok, kamu terfikir macam mana bila ayah kamu ke ibu kamu ke penjaga kamu ke tengah drive kereta, tekan brake kereta. Okay, cuba kamu tengok dia tekan brake kereta. Berpeluh tak dia tekan brake kereta? Kamu tak pelik ke macam mana tapi perempuan laksanakan, seorang ibu hanya perlu tekan brake sikit je, kereta dah boleh berhenti. Sedangkan kereta itu adalah berat. Okay, kalau berat kamu belajar lah, momentum tinggi lah, apa semua benda tu. Okay, perasan tak macam mana bila, faham tak maksud saya? Kereta yang besar tu boleh diberhentikan dengan mudah dengan hanya perlu tekan brake saja. Kamu nak tekan brake tu pun tak ada sebab berpeluh beri nak tekan sampai kereta tu berhenti. Okay, melainkan brake emergency lah kamu akan beri dan tekan. Okay, kalau kamu nak normal. Okay,
Kenapa itu terjadi? Kenapa seseorang itu boleh brake kereta tanpa pun mengeluarkan tenaga yang banyak? Okay, disebabkan adanya prinsip Pascal. Okay, so dalam kereta kita panggil nama brake tu adalah brake hydraulik. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, so pedal brake ni. So cuba kamu fikir, rasa kat mana? Apa kita panggil tu? Omboh kecilnya di mana? Omboh besarnya. Okay, so omboh kecilnya berada pada inilah silinder induk. Okey. Silinder induk ini adalah omboh yang kecil. Okey. So bila tekan, pedal ini tekan, jadi cecair dalam cecair ni kadang-kadang kita pakai minyak ataupun kadang-kadang kita pakai istilah cecair bendalip tak. Cecair hidrolik. Okey, cecair hidrolik ataupun minyak. Okey. So bila ditekan, so apa yang akan terjadi adalah cecair hidrolik dia akan pergi inilah ikut apa kita panggil ni, dia punya saluran ni. Okey, akan ikut saluran. So dia pergi ke pelapik brake, ini pun pergi ke pelapik brake. Okey, ini pun pergi kepada kasut brake. Okey, so apa yang terjadi di sini dengan di sini. Okey, daya yang besar terhasil, jadi pelapik brake ini akan menekan cakra brake tu yang depan, yang belakang ini pula kasut brake ini akan macam seolah-olah dia menolak kepada gelendung brake itu, jadi akan berhentilah. Okey, kereta akan berhenti. Okey, nanti kita tengok balik yang ni lah lepas buka sekolah. Okey, macam mana nak terangkan lebih lanjut. Okey, ini pula jack hydraulik. So jack hydraulik, so kamu nampak sini ini ombor kecil, ini ada ombor besar. Jack hydraulik ni fungsinya untuk angkat kereta lah, daya pancit misalnya. So kita pakai jack hidrolik. Okey, dalam kereta kamu ada jack juga, tapi itu bukan jack hidrolik, itu jack biasa saja. Okey, jack hidrolik ni lagi mudah daripada jack yang dalam biasa kereta kamu tu lah. Okey, so apa yang berlaku kat sini adalah pemegang jack ni kamu tekan turun, tekan naik. Okey, faham lah kan maksudnya? Turun naik. So bila kamu turun ni, dia akan apa kita panggil ni, minyak berdalih hidrolik atau cair hidrolik ni akan mengalir pergi kepada ombor besar. Ini ombor kecil, so ombor besar, jadi tekanan yang dipindahkan secara seragam pergi ombor besar akan menghasilkan daya yang besar. So itu yang menyebabkan kereta dapat diangkat lah. Okey, so lepas kereta tu diangkat, kamu tukar tayar, apa benda kamu nak buat ni, injak pelepas ni bila kamu buka, so bendalih hidrolik ini akan kembali semula masuk ke sini. Jadi ombor besar ini akan jatuh balik, jadi kereta akan turun lah. Okay, ini pun nanti kita akan tengok lagi. Okay, bila buka sekolah. Okey, menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan prinsip Pascal. Rajah 2.26 menunjukkan satu sistem hidrolik. Hitungkan faktor penggandaan. Okey, faktor penggandaan ni A2 bahagi A1. Okey, dengan daya output F2. Okey, yang pertama dia nak tahu daya penggandaan. So rumus tadi A2 bahagi A1. So kamu bahagi sajalah. A2 50, A1 10. So 50 bagi 10. Okey, so jawapannya adalah 5. Ada unit tak? Okey, tak ada unit. Kenapa tak ada unit? Cm kuasa 2 bahagi Cm kuasa 2, dia cancel each other. Okey, so tak ada unit. So faktor penggandaan ini tak ada unit. Okey, so saya rasa pun faktor penggandaan ni pun saya rasa macam, saya rasa lah. Okey, untuk dulu KBSM tak ada belajar. So untuk kamu tambah kat sini lah, A2 bahagi A1. Faktor penggandaan sama dengan A2 bahagi A1. Okey, kemudian kita tengok daya output. So ini guna rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. So F1 biasanya kita F1 A1 merujuk kepada ombor kecil biasanya, F2 A2 merujuk kepada ombor besar. So gantikan sajalah di dalam kat sini, minta kat sini daya output F2. So F2 sama dengan A2 per A1 darab F1 ini, sebab dia dah pindahkan awal-awal lah.
dia dah pindahkan terus. Okay. So, kamu rasa tak ada masalah kot. Okay. So, unitnya adalah 60 Newton. Okay, contoh yang kedua, contoh last sekali. Seorang juruteknik ingin mereka bentuk suatu sistem brake hidrolik untuk basikannya seperti yang ditunjukkan pada darjah foto 2.6. Daya input yang mampu dikenakan oleh penunggang basikal ialah 60 Newton. Okay. Daya input, so ini adalah F1. 60 Newton ini adalah F1. Di silinder input dengan luas kelatan rentas 0.80 cm kuasa 2. So ini adalah A1. Berapakah luas keratan rentas silinder output untuk menghasilkan daya membrek 840 Newton? So, ini adalah apa tu? F2. Okay, so dia nak suruh cari A2. So, saya rasa tak masalah kot. Kamu ganti saja. Gunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Okay. Gantikan, pindah. Kamu akan dapat inilah 11.2 cm kuasa 2. Okay. Untuk sentimeter kuasa 2 ni kamu tak perlu tukar unit pun tak ada masalah. Kalau soalan tak minta, tak payah tukar unit. Okay. Lagipun dia tidak menghalang apa-apa kata dalam calculation kamu lah. Okay. Okay. So, kita tengok kat sini. Practice formatif. Okay. Practice formatif 2.4. Okay. Nyatakan prinsip Pascal. Okay. Tengok balik dalam buku tadi. Okay. Nombor 2. Uraikan bagaimana sebuah mesin hidrolik mencapai pengadaan daya dengan mengaplikasikan prinsip Pascal. Okay, yang saya cerita tadi tu. Yang daya kecil dikenakan pada ombor kecil, kemudian tekanan dipindahkan secara seragam pergi kepada ombor besar. So, tekanan dikenakan pada ombor besar menghasilkan daya yang besar. Yang saya cerita tadi tu lah. Kamu tengok tadi ada 5 step ke yang nak panah tadi ke gambar rajah tadi. Yang ketiga, dalam sistem hidrolik, daya input. So, ini F1. Bertindak pada ombor dengan luas permukaan 0.5 cm kuasa 2. So, ini A1. Itu kan daya output dia nak F2. Okay, A2 pun sudah diberi. So, ganti saya tak masalah. Okay, untuk soalan nombor 4. Seorang murid mempunyai picah garis kecil dengan diameter ombor 1.5. So, picah garis kecil so automatik lah. Dengan diameter 1.5 cm. Okay, diameter dia 1.5 cm. Dia bagi diameter yang bukan luas ya. Murid itu ingin membina sebuah silinder hidrolik yang dapat menggandakan daya daripada 6 Newton kepada 72 Newton. So, ini 6 Newton F1, 72 Newton F2. Berapakah diameter bagi picah garis besar yang diperlukan untuk sistem hidrolik itu? Okey, yang ini kata silap saya, kamu kena pandai matematik. Okey, kamu kena tahu silinder apa luas, apa kita panggil tu? Luas silinder. Okey, rumus luas silinder. Okey, silinder biasa bentuk apa? Bentuk bulat kan. Jadi kamu cari luas bulatan lah. Diameter sudah ada kat situ. Guna cari macam mana kamu cari luas bulatan itu. Okey. So, yang susah sikit 4 lah yang kamu kena fikir. So, itu saja untuk hari ini. Okey, so saya harap kamu dapat siapkan latihan sebaik mungkin lah. Okey. Sekian, terima kasih. Ada masalah, boleh kontak saya ya, WhatsApp secara personal.